Yang pertama, pembukaan Farak. Pembukaan kota Khaybar memberi kesan yang besar kepada penduduk di sekitarnya, khususnya di kalangan bangsa Yahudi dan kabilah-kabilah Badawi di sekitar semenanjung Arab. Mereka menyadari bahawa kekuatan negara Islam yang baru lahir itu tidak boleh diperkecilkan sama sekali. Bila Yahudi kalah di Khaybar, kota yang teguh, bahawa mereka sedar Islam yang ada kekuatan. Ketika Rasulullah SAW tiba di Khaybar, Baginda SAW telah mengarahkan Muhaisah bin Mas'ud menghubungi kaum Yahudi di daerah Farak. Farak ini satu daerah, bagi tujuan mendakwahkan mereka supaya menganut Islam. Malangnya mereka sengaja berlengah untuk menentukan sikap. Sengaja buat lengah-lengah. Apabila Khaybar sudah ditawan oleh badan tentera Islam, mereka mula berada dalam ketakutan. Bila Khaybar jatuh, takut. Mereka takut. Ekoran dari itu, mereka telah menghantar rombongan berjumpa Rasulullah SAW untuk tujuan perdamaian. Rasulullah SAW bersetuju menerima perdamaian dengan syarat pihak Yahudi tadi menyerah separuh hasil Farak, seperti mana syarat yang ditetapkan kepada penduduk Khaybar sebelum itu. Rasulullah menerima perdamaian kerana Quran mengatakan, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika sekiranya musuh-musuh itu cenderung kepada perdamaian, hendaklah berdamai dan bertawakal kepada Allah. Kerana dalam konsep hubungan antara bangsa, Islam mendahulukan perdamaian. Bila orang ajak damai, kita terima perdamaian. Kenapa? Matlamat kita nak mengislamkan orang sebanyak-banyaknya, ataupun dia tunduk di bawah kerajaan Islam, melihat keadilan Islam itu. Itu tujuannya. Nanti mereka tipu. Allah Ta'ala sebut lagi lepas ayat itu, wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah. Jika sekiranya mereka itu hendak menipu kamu, cukup Allah menolong kamu. Allah berjaminan orang tak boleh tipu kita. Dia tipu pun akan membelit leher mereka sendiri. Allah Ta'ala selamatkan Islam ini. Oleh kerana itu, bila orang-orang Yahudi pada ajak berdamai, Nabi terima perdamaian dengan syarat-syarat yang dimeteraikan. Di antaranya ialah membayar hasil, membayar cukai, ataupun mengambil sebahagian harta mereka. Dasar ini telah pun digariskan di dalam hukum-hukum, ke atas harta faid, seperti yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Hasyr. Firman Allah Ta'ala, harta faid ialah harta yang diambil tidak dengan perang. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hasyr, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ayat 7 surah Al-Hasyr. Maksudnya, dan apa-apa yang Allah kurniakan kepada Rasulnya daripada harta penduduk negeri yang berlaku tanpa peperangan, maka bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi kaum keluarga Rasulullah SAW, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang musafir yang perlu dibantu, supaya harta itu tidaklah berkisar kepada orang-orang kaya di kalangan kamu sahaja. Ini arahan Allah.
Demikianlah keadilan ilahi yang maha agung dalam mengurniakan hak memiliki harta kepada Rasulullah SAW untuk keperluan sifat kemanusiaan yang ada pada diri baginda. Sungguh pun baginda dilantik menjadi Rasul Allah, namun baginda tetap dituntut menunaikan kewajipan terhadap keluarga dan masyarakat. Harta adalah merupakan keperluan hidup untuk menunaikan kewajipan yang ditetapkan oleh Allah. Ia bukanlah matlamat hidup. Keperluan baginda SAW kepada harta tidak sama sekali membatalkan sifat kerasulan, juga zuhud yang ada pada diri baginda. Apa yang perlu dipahami bahawa tiada siapa yang lebih tinggi kezuhudannya daripada Rasulullah SAW.